Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mentor Amri selaku moderator untuk program Sembang Santai pada petang ini dan yang merupakan juga CDO, Chief Development Officer untuk Volcan International. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada semua rakan-rakan yang berada di luar sana untuk menonton live kita pada petang ini iaitu Sembang Santai. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati semua, okey, kita punya program Sembang Santai hari ini agak special sikit berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni. Nanti saya terangkan apa yang specialnya. Sebelum tu anda dijemput masuk. Okey, hai apa khabar? Selamat petang. Okey, hari ini 1 Disember 2020, hari Selasa dan merupakan bulan yang pertama untuk akhir bulan penutup tahun 2020. Saya yakin dan percaya tahun 2020 ni banyak sangat sejarah yang berlaku, peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang 2020 ni. Kita diberikan ujian iaitu pandemik COVID-19 yang hari ini menular ke seluruh dunia termasuklah negara kita. Dan kita masih lagi berdepan dengan COVID ini dan sama-sama kita berdoa semoga kita dilindungi, diselamatkan daripada terkena virus COVID-19. Jadi pada petang ini agak special. Selamat petang. Okey, invite semua rakan-rakan anda. Okay, anda dah boleh start klik like and share. Hari ini kita punya siaran Sembang Santai. Okay, kita buat seperti biasa, kita buat di official page kita iaitu Volcan page. Yang mana program Sembang Santai ini terbuka kepada sesiapa sahaja yang boleh menonton. Jadi untuk itu, sama ada anda yang sudah pun bergelar ejen ataupun belum lagi bergelar ejen, anda dialu-alukan untuk menonton Sembang Santai pada petang ini. Okay. Baik, Sembang Santai pada petang ni agak special sikit daripada yang sebelum-sebelum ni. Okey, kerana apa yang specialnya Sembang Santai petang ni? Okey, pada petang ini kita menjemput 3 ahli panel kita yang merupakan terdiri daripada ejen yang juga merupakan leader-leader yang sangat hebat dan luar biasa. Kenapa saya kata panel 3 orang petang ni hebat dan luar biasa? Kerana kalau anda nak tahu, ketiga-tiga panel ni mereka tidak pernah terkeluar daripada senarai ataupun carta top 20 earner income tiap-tiap bulan. Daripada mula kita paparkan carta top 20 top earner income ni, ketiga-tiga panel ni tak pernah terkeluar pun daripada carta. Jadi kita nak kena kita rasa macam teruja untuk kita nak mengetahui apakah rahsia mereka hari ini berjaya mengekalkan momentum, prestasi, dia punya performance dia sehingga mereka sentiasa berada dalam kategori top 20. Kalau kita tengok pendapatan top earner income pun dah mencecah 500,000, 600,000. So top 20 ni dah tentulah mereka punya pencapaian melebihi daripada 50,000 ke atas atau lebih, saya tak tahu kan. Jadi pasti banyak benda-benda yang menarik yang mereka akan kongsikan dengan kita. Saya percaya kita akan dapat manfaat daripada sharing-sharing yang akan dikongsikan oleh mereka sebentar saja lagi. Baik. Jadi pada petang ini kita akan memberi laluan kepada 3 insan yang hebat ini, iaitu kita mulakan dulu dengan panel kita yang pertama yang ingin saya menjemput iaitu Tuan Zaini Amran. Okey, Tuan Zaini Amran daripada Kuala Kangsar Perak. Beliau akan menjadi panel kita yang pertama. Okey, dan panel kita yang kedua iaitu Puan Robiah Cik ataupun lebih dikenali sebagai Mak Lang. Daripada mana hari ini? Mak Lang hari ini berada di Bukit Kayu Hitam Kedah. Tu dia Bukit Kayu Hitam Kedah. Dan yang ketiganya ialah Tuan Yunus Zainon daripada Ipoh Perak. Ini memang otai ni. Tetapi hari ini syukur Alhamdulillah banyak kali saya invite dia, tapi dia sangat sibuk, berada sekejap di sini, sekejap di sini. Memang payah nak tangkap dia ni. Tetapi hari ini Alhamdulillah rezeki kita dapat mendengar secara live perkongsian daripada Tuan Yunus. Baik. Untuk itu saya mulakan terus. Wah, ramai nak masuk
terima kasih saya ucapkan kepada yang menonton live. Jangan lupa untuk klik like and share. Okay, letak banyak-banyak sikit love bagi ceria sikit kita punya program pada petang ni. Ni best ni. Tiga-tiga orang yang hebat ni. Tak pernah terkeluar daripada carta top 20. Baik. Jadi kita teruskan saja untuk kita membawa masuk panel kita yang pertama yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi, yang sangat saya rasa teruja dengan komitmen beliau. Siang bekerja, malam bekerja, sekejap berada sini, sekejap berada sini, iaitu Tuan Zaini Amran. Okay? Kita nak mendengar perkongsian daripada Tuan Zaini, okay? Bagaimana beliau menjalankan perniagaan ini, dan kita saksikan dan mendengar tip-tip hebat daripada Tuan Zaini. Assalamualaikum Tuan Zaini, apa khabar? Waalaikumsalam ya Tuan Mento. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah ya. Okey, kita teruskan saja Tuan Zaini. Okey. Apakah dan kongsikan sedikit tips kejayaan Tuan bersama dengan Voltan International. Silakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Mento Amri kita, orang yang sangat komit dengan Voltan International, dan juga selamat datang kepada semua yang live FB pada petang ini lah. Jadi saya perkenalkan diri saya lagi sekali, saya Muhammad Zaini Amran, orang Kelakang Sarah. Jadi syukur alhamdulillah petang ni dapat berkongsi kita bersama-sama lah dalam live ni untuk segmen berkongsi bagaimana rahsia atau pemukulan rahsia mana pun saya mampu mengekalkan berada di top 20 hingga mana lah di Voltan International. Jadi sebenarnya taklah dia menjadi satu rahsia lah. Jadi bagi kita yang menjalankan perniagaan, ciri-ciri yang perlu ada pada diri kita tu memang banyaknya sedia tahulah, dia maklum lah, bukan menjadi satu rahsia, tapi sama ada kita ni dah tahu, dah ada ilmu, cuma kita tak laksanakan, tak lakukan atau tidak bertindak atas ilmu yang kita telah ada tu. Okay. Jadi yang pertama sekali, perkongsian saya petang ni, jadi sebelum kita buat sesuatu bisnes, kita kena kenal pasti syarikatnya, ownernya, produknya macam mana, produk dia berkesan ke, mampu membantu masalah penyakit di luar sana ke, dan kita perlu tahu juga dia punya plan pemasaran dia ataupun commercial plan dia, sama ada commercial plan dia mampu bertahan ataupun tidak mampu bertahan, berlaku overpeak ke, orang-orang biasa, orang market bagi tahu plan koyak kan, dia kata-kata plan koyak ni. Jadi kita dah kena pasti ke tu, insyaAllah ini yang semua kriteria yang ada di Voltan ni lengkap. So kita perlu bermula lah, kita perlu bermula bagaimana? Perlu bermula dengan strategi. Jadi sebelum kita melangkah dengan strategi kita, apa yang paling penting sekali adalah keyakinan. Jadi selalu saya kalau bagi penerangan taklimat saya tekankan sangat tentang keyakinan. Jadi kita dah ada satu platform yang sangat hebat, sangat canggih, bantu dengan sistem dia, dan kita memiliki produk yang sangat berkesan untuk membantu masyarakat di luar sana untuk menyelesaikan masalah penyakit mereka. Jadi keyakinan itu perlu ada 100%, malah kalau boleh 200%. Sebab keyakinan ini bagi saya sangat penting. Bila kita yakin atas suatu perkara itu, kita membentuk aura diri yang positif. Jadi kalau kita tak yakin dengan apa kita bawa, so aura kita pun membentuk satu orang yang tidak yakin. Sekiranya kita share kepada rakan-rakan kita lain, usahawan-usahawan di sana, di luar sana, mereka pun akan mendapat aura yang kurang yakin. Perkara pertama sekali lah. Jadi kalau kita bawa aura padu, keyakinan yang padu, InsyaAllah perkataan kita, body language kita, orang lihat dengan penuh berkeyakinan dan mereka yakin apa yang kita nak sampaikan, share ini mampu kita capai satu hari dan mereka pun akan mampu capai sama. Itu penting. Jadi aura keyakinan transfer kepada rakan-rakan usahawan kita luar sana, mereka pun akan memiliki keyakinan yang tinggi dan keyakinan itu akan ditransfer ataupun dibawa oleh rakan-rakan mereka berikutnya. Jadi perkembangan dalam perkumpulan akan berlaku dengan kesat lah, sebab membawa satu aura keyakinan. Jadi kadang-kadang setengah tu leader-leader kita ataupun
usahawan kita ni nak buat bisnes kan, tapi semacam tak berapa ni yakin. Ada lagi perasaan yang ragu-ragu, boleh bertahan ke, sampai mana ke, dia masih bertanya. Ada banyak pertanyaan dalam diri dia. Jadi keyakinan dia tak solid, tak padu. Jadi kadang-kadang mereka ni ada selera lain. Maksudnya adalah jemputan ataupun rakan-rakan lain berkongsi tentang bisnes lain yang lebih bagus katakan kan, yang lebih baik, yang lebih mudah. Jadi sebabkan keyakinan dia kurang, dia mula selera untuk melihat perniagaan yang lain. Kan? Jadi benda itu berlarutan. Yang yakin ni hari ni pun bisnes yang baru yang lain pun dia rasa macam boleh tak boleh juga, dia akan berpindah kepada bisnes yang lain pula. Jadi yang pertama bagi saya yang saya share, keyakinan diri kita sangat penting sebab yang ini yang kita bawa di pasaran. Dan insyaAllah grup kita pun usahawan rakan-rakan niaga kita di bawah sana pun turut membawa satu aura keyakinan diri yang tinggi. Okay, itu satu perkara. Tak banyak pun ada 2-3 perkara kan yang sempat nak share. Yang keduanya, setelah kita yakin punya aura dan semangat yang itu, kita kena adakan satu goal setting lah. Goal setting matlamat kita. So kita betulkan mindset kita ke arah mana kita nak bawa diri kita bersama Voten ni. Dan ke arah mana kita nak bawa akan niaga kita bersama kejayaan Voten International ni. Bukan kejayaan untuk diri kita saja, jadi kita nak bawa anak buah kita ke arah mana. Jadi kita mula bentuk satu mind setting, goal setting. So kita nak supaya apa yang kita usahakan hari ini ada matlamatnya di masa hadapan. Bergantung pada keupayaan kita. Usaha kita berapa cepat kita menguasai segi ilmu dan juga menguasai macam mana kita nak berfungsi peluang ini pada di luar sana. Jadi yang kedua tadi adalah goal setting penting. Bukan sekadar nak buat di Voten ni sekarang seronok-seronok nak cari duit poket di tepi. Hari ni buat, bulan depan tak perlu buat. Tengok bulan ketiga buat balik, bukan begitu. Jadi kita kena ada strategi, kita ada time frame kita, tahun berapa kita nak capai jutaan pertama. Okay, macam saya berada di Voten ni dalam setahun 7 ke 8 bulan, belum 2 tahun lagi pun, setahun 7 bulan. Jadi saya punya goal setting dulu dalam masa rangka 3 tahun, insyaAllah kita boleh bergelar jutawan di Voten. Itu my setting atau goal setting saya 3 tahun. Maknanya saya ada lagi lebih kurang setahun 2 bulan lagi lah. Sekarang hampir 2 tahun ya. Setahun 3 bulan ke setahun 5 bulan begitulah. Jadi hari ini saya masih lagi berada dalam rangka ataupun time frame untuk saya capai matlamat saya di Voten ni. Jadi begitu juga dengan anak-anak buah kita, dengan rakan-rakan niaga kita, perlu ada mind setting, berapa tahun time frame dia untuk mencapai jutaan pertama. Mereka mula membuat gerakan kerja hari ini. So hasil buat gerak kerja hari ini, harapannya bukan kejayaan itu datang pada hari esok atau bulan depan. Dia mengambil masa sebab mengikut pada time framing rangka yang kita setting tadi. Jadi kita tidak buat kerja untuk hari ini, untuk kaya bulan depan tak. Jadi dalam gerak kerja itu berlaku perkembangan kumpulan di sana sini, dan kita terapkan nilai-nilai di mana budaya mengikuti sistem. Jadi tadi saya kata pertama perlu yakin pada diri sendiri dengan sistem kita dan perniagaan di Voten. Yang kedua, goal setting kita. Yang ketiga, kita perlu terapkan nilai ataupun sistem dan budaya di Voten. Apa itu? Iaitu bagi orang yang nak mengecapi kejayaan yang perlu, paling utama sekali, mereka perlu menuntut ilmu ataupun belajar. Jadi kita hari ini, sebelum ini mungkin ada kejayaan di syarikat lain, pernah mencapai kejayaan. Tapi di Voten International ni, dia berbeza dengan apa yang kita capai ataupun apa yang kita lakukan sebelum ini. Sistem dia berbeza, budaya dia berbeza. Jadi di Voten International ni, kita kena kosongkan diri kita dulu untuk kita timbul ilmu baru
sistem baru, budaya baru. Jadi kita khususkan diri kita belajar start baru bermula dengan kita belajar dia punya product knowledge, dia punya plan pemasaran dia, commercial plan, dia punya sistem payment gateway dia, dan segala-galanya itu kita perlu menguasainya secara 100%. Tidak boleh 98%. Kita kena menguasai ilmu di dalam hotel ni dari segi ilmu produk, ilmu commission plan, ilmu sistem, dan ilmu bagaimana kita menduplikasikan kita punya sistem ni, ilmu ni kepada anak buah. Ini wajib, tidak boleh tidak, kita kena kuasai secara 100%. Okey, itu yang ketiga. Dan yang terakhir sekali berkenaan dengan sikap lah. Jadi ada 4 perkara saya kongsi. Yang terakhir sekali berkenaan dengan sikap. Jadi sikap kita hari ini dinilaikan oleh orang lain. Jangan kita menilai sikap kita sendiri. Jadi banyak apa yang berlaku sebelum ni, saya contoh diri saya sendiri, saya selalu menilaikan sikap saya itu sendiri. Jadi kita menilaikan nilai sikap kita sendiri, banyak yang tercuci, banyak yang kita terlepas pandang, banyak kesilapan, kesalahan yang kita tak nampak, yang kita tak boleh betulkan. Jadi kita betulkan sikap hari ini. Orang saya share tadi itu bagi saya biasa-biasa, cuma pelaksanaannya perlu luar biasa. Memang kebanyakan leader memang tahu hari ini, cuma tak dilaksanakan dengan cara luar biasa. Okey, mentor, itu sedikit proses saya petang ni. Okey, Alhamdulillah selesai sudah kita dengan sharing kita yang pertama dari iaitu panel kita yang pertama iaitu Tuan Zaini daripada Kuala Kangsar Perak. Nampak tak? Dengar tak? Apa dia tip-tip yang beliau berikan, bagaimana hari ini beliau mengekalkan performance beliau dalam Volten yang daripada mula sampai sekarang tak pernah terkeluar daripada carta top 20 ya, top 20 income earner tau. Jadi antara yang saya dapat pakai sikit je lah, pasal ini sembang santai kan, kita sembang-sembang je. Antaranya apa dia? Perkara yang pertama yang beliau sentuh tadi adalah keyakinan. Keyakinan pada diri sendiri, keyakinan pada syarikat, keyakinan pada produk, keyakinan pada tim. Ya? Ini yang membuatkan antibody kita bertambah kuat sebenarnya. Jadi kalau kita tak yakin dengan apa dia kejayaan yang kita nak capai, jadi bagaimanakah cara kita boleh berjaya? Itu tip yang pertama lah. Banyak juga yang antara yang beliau kongsikan tadi ialah beliau buat goal setting, lepas tu buat time frame, lepas tu achieve target yang diorang yang beliau nak capai pada setiap bulan. Benda-benda ni semua bukannya menjadi secara kebetulan. Ianya lebih kepada perancangan yang lebih teliti dan rapi. Baik. Daripada Kuala Kangsar, jom kita pergi ke utara lagi, ke atas lagi, kita ke Bukit Kayu Hitam untuk kita mendengar pula sharing yang kedua daripada panel kita iaitu Puan Robiah Cik atau lebih mesra kita panggil di sini Mak Lang. Kita nak dengar sharing daripada Mak Lang ya. Okey. Assalamualaikum Mak Lang, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, mentor. Baik. Alhamdulillah. Okey. Teruskan saja Mak Lang. Apakah pula tips kejayaan Mak Lang bersama dengan Volten? Ramai nak dengar ni. Okey, silakan Mak Lang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih mentor kerana bagi peluang untuk Mak Lang berkongsi tip untuk kejayaan kita bersamalah kan, bersama dengan jaringan-jaringan Mak Lang. Pertama sekali apa yang kita perlu lakukan, pertama kali kita kena bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT kerana memberi kita peluang, memberi kita kesihatan yang baik untuk kita melakukan perniagaan bersama dengan Volten ini. Dan terima kasih kepada orang yang perkenalkan Volten Bedah Mak Lang, Puan Zaitun dan juga Tuan CEO kita kan. Alhamdulillah, terima kasih. Mak Lang bukan seorang-seorang ya, Mak Lang bersama dengan suami yang saya rasa memberi sokongan dan dorongan strategik dalam grup Mak Lang ni ya. Jadi alhamdulillah, syukur, itulah yang pembangkit semangat Mak Lang bersama dengan Pak Lang dan juga semua jaringan-jaringan di dalam kumpulan Mak Lang ya. Alhamdulillah, Mak Lang pertama sekali apa yang Mak Lang buat hari ini dan seterusnya insya-Allah
kita jangan berubah hati, kan? Jangan berubah hati. Kita sentiasa fokus apa yang kita mahu dalam buatan dan sentiasa fokus untuk kejayaan jaringan-jaringan di bawah kita, insya-Allah, ya. Jadi pertama sekali apa yang Mak Lang buat, kita kena eratkan silaturahim antara jaringan di bawah kita, sebab kita kejayaan kita bukan kita naik kita seorang-seorang, ya. Kita bersama dengan jaringan kita, sebab kita sekarang dalam business networking. Bermakna kita berbisnes dengan keluarga, family kita, ya, family jaringan kita tu, itulah family kita. Jadi kita kena eratkan silaturahim antara kita dulu, ya. Itu pertama, kan? Jadi kita buat seperti adik-beradik kita, kakak-kakak, adik-adik anak-anak kita dalam jaringan kita ni, insya-Allah. Dengan keikrapan ataupun kita jalinkan silaturahim ini, maka kita dapat berkongsi pendapatan dalam syarikat buatan bersama jaringan kita, ya. Yang kedua, Mak Lang selalu berpesan, ya, pada diri Mak Lang dan juga pada semua jaringan-jaringan Mak Lang, kita kena fokus 100% dalam buatan ini. Jangan kita fikir benda lain, jangan fikir bisnes lain. Bila kita pegang satu-satu benda tu, hidup dan mati kita bersama dengan buatan. Itulah Mak Lang punya style apabila Mak Lang buat suatu perniagaan ini, kan. Jadi sebenarnya kita duduk dalam syarikat yang memang dah baik dah untuk kita, yang memang dah kuat dah, yang meyakinkan kita dah. Jadi kita cubalah macam kitanya vendor kita yang pertama tadi, meyakinkan ejen-ejen, kan, dan juga prospek-prospek kita, kan. Itulah yang kami lakukan berterusan, ya. Kami juga adakan beberapa projek, iaitu strategik lah untuk kami beri pada kami punya jaringan-jaringan, tak pernah lekang daripada pemikiran kami bersama dengan Pak Lang ni, bagaimana untuk kami jayakan kumpulan kami dulu, ya. Jadi kami nak semua kalau boleh tu ramai-ramaikan kumpulan jaringan Mak Lang ni dalam top 20, ya. Sebab kita berjaya bukan kita berjaya seorang-seorang, ya. Kita jangan ingat kejayaan kita dapat berapa ratus ribu, kita sebutkan bukan kita seorang-seorang yang melakukannya. Kita bersama keluarga atau family buatan kita, ya. Jadi alhamdulillah hari ini setelah kita fokus 100% dalam buatan ini, walaupun tak setahap mana Mak Lang ni hanya orang kata lebih kurang 50% saja kejayaan. Siapa yang tak mahu lagi sampai 100% kejayaan tu, semua orang nak, betul tak, kan? Tapi cara mungkin dengan ini Allah belum izin lagi Mak Lang untuk dapat beratus-ratus ribu itu. Tetapi dengan alhamdulillah dengan rezeki yang Allah bagi hari ini, kita perlu bersyukur dengan apa yang Allah bagi, kan? Dan kita samping kita bersyukur itu, macam mana pula kita berfikir untuk kita jayakan kumpulan kita. Bila kumpulan kita berjaya, baru kita pun berjaya. Kita kena fikir yang itu dulu. Yang penting pertama sekali, fikir kita punya jaringan dulu untuk kejayaan dia orang dulu, kan? Itu kita akan naik bersama-sama nanti, insya-Allah. Jadi tentang produk dah bagus, tentang syarikat dah bagus, plan dah bagus, sistem dah bagus, apa lagi yang kita nak cari lagi? Kita kena sentiasa berusaha bagaimana untuk bagi kumpulan kita yakin lagi dengan syarikat buatan ini, dengan produk buatan, dengan plan buatan dan juga sistem buatan ini 100%. Kami sentiasa berusaha, berikhtiar, mencari strategik untuk menyenangkan kumpulan kami untuk menjalankan perniagaan buatan ini. Jadi Mak Lang walaupun kami ni di peringkat orang kata remaja purba ni, jadi kami terus berikhtiar, berusaha, ya, demi kejayaan kita, kejayaan diri sendiri dan juga kejayaan kumpulan-kumpulan kita. Itu penting, kan? Sebab kita bekerja beramai-ramai, ya. Bersama-sama. Itu yang Mak Lang seronok buat networking ni, kan? Jadi kita bukan seorang-seorang, kita menjayakan orang ramai. Tu yang seronoknya. Sebab kita buat dalam bisnes lain, kita menjayakan diri kita sendiri saja. Tapi dalam networking ni, kita menjayakan orang ramai. Orang yang mahu bersama kita, ya. InsyaAllah bila ada orang yang mahu bersama kita, mereka meletakkan harapan yang tinggi untuk berjaya. Bila mereka meletakkan harapan yang tinggi untuk berjaya, kita kena jayakan mereka dulu, InsyaAllah. Kejayaan kita tu akan datang kemudian dengan izin Allah.
Itu saja kan, dengan izin Allah. Jadi kalau Allah tak izin capai kita sampai tahap mana pun, kalau Allah nak tarik balik rezeki itu, automatik dia tarik balik. Kita kena sentiasa bersyukur, berterima kasih pada Allah. Apa nama orang kata apa, jayakan apa nama keimanan kita dulu kan. Jangan tinggal apa yang Allah suruh kan. InsyaAllah dengan doa dan juga apa nama keyakinan semua, insyaAllah pasti satu hari kita semua pun akan berjaya seperti mana top 5, top 10 kan, insyaAllah kan. Jadi usaha kita tu saja. Maklah cuma mana kata sini, kita kena berusaha berterusan. Kena berikhtiar, kena bagi yang terbaik untuk kita punya kumpulan kita. Kena bagi yang terbaik untuk jaringan kita, ejen-ejen ataupun leader-leader di bawah kita. Kita kena fight betul-betul. Mak Lang selalu bercakap dengan leader-leader Mak Lang, kita kena fight, kita nak berjaya, kita kena tinggalkan apa-apa halangan yang duduk di depan kita ni, cuba buang, tolak tepi. Tolak tepi, tolak ke belakang. Jangan kita tinggalkan halangan, tembok halangan itu di depan kita. Kita kena jadi seperti burung helang. Kan? Jangan mengharapkan makanan daripada ibu helang sahaja. Jadi sebab anak-anak helang ni dia akan membesar dan terbang dengan sendiri mencari kejayaan. Okey nah. Jadi kita anggap diri kita ni kita berjaya bukan kita seorang-seorang, kita kena fokus, kena jayakan kumpulan kita dahulu, insya-Allah. Bagaimana strategi? Kita sentiasa berfikir. Masing-masing leader, masing-masing strategi, ya. Bagi Mak Lang pun ada projek, ada strategi Mak Lang dan juga Pak Lang sendiri, kami sentiasa berfikir, kan? Buat pengiraan. Buat macam ni berapa pendapatan anda? Buat macam ni berapa pendapatan anda? Jadi kita kena sentiasa berfikiran yang positif, ya. Sentiasa berfikir untuk kejayaan kumpulan-kumpulan kita, insya-Allah kan. Jadi di situ Mak Lang juga nak berterima kasih kepada Tuan CEO kita. CEO kita juga sentiasa bersama kita sebagai leader kita juga kan. Ya, itu yang kita mahukan sebab dia orang memahami pergerakan kita, perjalanan kita kan. Jadi apa yang kita perlu. Contohnya kita nak barang cepat, syarikat kita ikhtiar macam mana nak cari penghantar produk bagi cepat. Yang tu yang kita seronok sekali ni. Di mana semua orang nak cepat. Nak cepat berjaya, nak cepat dapat produk. Jadi semua tu difikir oleh kita punya CEO kita tu kan. Bagaimana harus nak buat macam mana cara, bagi cara tu macam mana nak buat bagi orang semua suka. Dengan syarikat Buatek ni dari segi produk pun kita sentiasa upgrade baru kan, misal ada yang baru kan. Jadi di sini saya rasa tak ada dah yang silapnya. Bukan saya nak ni cakap ni, tak ada yang kurangnya. Bila ada sedikit kurang ni kita sentiasa bagi pendapat supaya kita dapat orang kita tiada kurangnya dalam perniagaan buatan ini kan, insya-Allah. Jadi kalau boleh tu Mak Lang nak berpesan lah, kita sama-sama lah, kita leader-leader ataupun ejen-ejen kan, kita sama-sama menjayakan orang di bawah kita ataupun jaringan kita dulu. Kita fikir dulu yang di situ dulu, bagi peluang kat mereka, bagi keyakinan dekat mereka dengan syarikat buatan ini dan bagi hantar strategi dekat diorang untuk bagi cara bagaimana untuk melakukan perniagaan dengan cara yang mudah. Jadi semua orang sekarang ni, semua manusia memerlukan mudah nak capai kan. Jadi orang kata mudah nak capai, bercakap tu memang mudah. Orang nak berjaya bercakap aku nak berjaya itu mudah. Tapi perjalanan untuk nak pergi kejayaan itu kita kena berfikir. Kena lapangkan dada kita, luaskan pemikiran kita, luaskan pandangan kita, bagi idea-idea yang bernas untuk kita punya kumpulan. Macam mana diorang nak cepat, macam mana jalan yang mudah untuk diorang lakukan perniagaan ini. Inilah Mak Lang punya pendapat kan, Mak Lang punya pendapat, dan kami sentiasa setiap hari kami buat perniagaan ini bersama dengan kumpulan-kumpulan kami. Kami nak melihat, Mak Lang nak melihat, Pak Lam nak melihat kejayaan di jaringan kami ni dalam tahun 2021 nanti
lebih aktif 200%. Itulah harapan Mak Lang, insya-Allah. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Mak Lang atas sharing beliau yang pertama tadi tu. Okey, pusingan yang pertama. Wow, banyak tips yang kita dapat daripada ejen-ejen kita ataupun leader-leader pada petang ni tu dia Mak Lang berkongsi dengan penuh rasa, kita rasa lah daripada hati apa antara yang kita boleh catatkan di sini, sharing daripada Mak Lang pula adalah yang pertamanya beliau membina, mengeratkan hubungan silaturahim dengan semua ejen-ejen rangkaian beliau dan bekerja sebagai salah satu seperti satu keluarga. Tu dia. Jadi hari ni kita dah buat benda ni bukan pasal bisnes mata-mata kan. Maksudnya dia mengekalkan silaturahim tu. Yang keduanya adalah fokus yang sharing daripada Mak Lang, beliau fokus untuk nak memberi network ataupun jaringan beliau, ejen-ejen beliau berjaya. Berjaya. Nak tengok semua orang tu berjaya. Kepuasan tu rasa lain lah kan. Dan yang ketiganya, Mak Lang juga berkongsi tentang mencipta formula untuk berfikir dan mencari jalan yang terbaik untuk nak memastikan semua rangkaian-rangkaian di bawah jaringan beliau sukses semua. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Mak Lang atas sharing. Banyak lagi lah tipnya. Ini yang saya catatkan sajalah. Jadi anda boleh recall balik semula, tengok balik semula video ni. Baik, daripada Bukit Kayu Hitam, kita turun sikit ke bawah, kita pergi pula ke Ipoh Perak. Untuk kita nak mendengar pula sharing daripada panel kita yang ketiga. So, iaitu yang orang yang sangat-sangat berpengalaman jugalah. Ni semua orang pengalaman mereka ni, petang ni iaitu Tuan Yunus Zainun. Okay, Tuan Yunus Zainun, kita nak cakap banyak, kita nak terus invite dia masuk untuk membuat sharing. Tu dia. Handsome-nya kita. Okey, Assalamualaikum Tuan Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teruskan saja Tuan Yunus. Apakah dia tips kejayaan Tuan bersama dengan Volten? Okey, silakan. Ya, terima kasih kepada Mentor Amri yang bagi peluang pada saya untuk bersembang santai Sebenarnya ini kali pertama ya. Jadi sebenarnya tak ada apa tip-tip rahsia. Sebenarnya apa yang Tuan Zaini dan juga Mak Lang cerita itu adalah benda yang sama yang saya lakukan ya. Tak ada apa-apa yang lain. Jadi sebelum tu saya perkenalkan nama saya. Sebenarnya saya pun orang Kuala Lama Kanan. Tapi sekarang ni saya menetap di Ipoh. Jadi di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada orang yang memperkenalkan Volten kepada saya, iaitu Puan Siti dan Cikgu Rosmadi. Jadi di sini saya bersyukurlah ditemukan satu bisnes yang dalam kerjaya saya dalam network marketing ni yang paling saya suka. Kerana memenuhi ketiga-tiga yang saya nak. Yang pertama, produk yang terbaik, company terbaik dan marketing plan yang terbaik yang terbukti. Dan di sini juga tak ada yang saya paling seronok kerana saya dapat melahirkan seorang jutawan dalam Volten dalam Volten, iaitu Saudara Muti yang telah menjadi idola kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi sebenarnya saya pun dalam misi untuk mencari murti yang kedua. Jadi di sini cuma saya nak tambah yang tadi, this is focus, kita kena fokus dalam kerja. Saya bersetuju. Dan orang kata untuk berjaya ini, nak menjadi juara tu mudah. Tapi untuk mengekalkan kejuaraan tu ada susah. Ya, yang mana untuk mengekalkan kejuaraan itu, kita kena bekerja keras, bekerja yang pentingnya bukan setakat bekerja keras, tapi bekerja berterusan. Ya, berterusan. Jadi di sini untuk memastikan saya untuk mencapai target pada setiap bulan, saya
membahagikan masa saya mengikut zon lah untuk membantu dalam kumpulan saya, ya, iaitu kumpulan utara daripada Pening, Kedah dan juga Perlis. Dan juga kumpulan saya di bahagian tengah, ya, Ipoh, di kawasan Perak lah. Perak, Ipoh dan juga Taiping. Dan di bahagian tengah juga di sebelah Kuala Lumpur, ya. Dan sekarang ni saya telah fokus juga di kumpulan saya yang sedang meningkat naik di kawasan Johor, ya, terutama di Skudai, ya, dekat dengan kita punya ofis. Dan saya pun sebenarnya baru balik je daripada sana. InsyaAllah pada 4, 5, 6 nanti saya akan turun sempena pelancaran kita punya pelancaran teh, ya, black tea, black tea, produk kita yang terbaru, dan juga produk VRS, ya, iaitu bukan produk baru tapi adalah dijenamakan semula daripada DR4 kepada VR4. Jadi saya selalu orang tanya saya apa tip-tip mengapa saya suka dalam networking. Yang pertama, dalam networking ni kalau kita buat kita dapat. Tapi kalau kita tak buat kita tak rugi. Jadi compare dalam bisnes yang konvensional yang biasa, kalau kita buat kita dapat. Tapi kalau kita tak buat, bukan setakat kita tak dapat, tapi kita boleh rugi. Terutamanya kalau kita ada premis, kita ada kedai. Umpamanya kalau kita buka kedai, kalau kita duduk kedai, kita tak dapat keuntungan, malah kita boleh rugi. Tapi di sini kalau kita buat, kita dapat. Dan berapa kita dapat, kita yang tentukan mengikut usaha kita. Dan di sini, untuk kita mencapai sesuatu target itu, kerja kuat saja tak cukup. Tapi kita kena mengikut plan yang telah dirancang oleh syarikat. Maksudnya, saya sentiasa melihat dua perkara. Satu, kita punya hierarki. Di sini, bagi saya selalu monitor 4 kumpulan saya, kumpulan 4 kumpulan A, B, C, D. Alhamdulillah dalam grup kumpulan A saya tak ada masalah, dah boleh berdikari. Saya hanya fokus kepada 3 kumpulan lagi yang untuk balancekan saya punya kumpulan. Jadi untuk itu saya mesti melihat, biasanya saya akan lihat kita punya dalam kita punya network, dalam kita punya hierarki, untuk balance. Dan yang paling penting sekali, saya selalu melihat dalam my sale. Sebab my sale itu adalah current sale. Jadi current sale ni untuk menentukan kita nak melihat pergerakan dalam kumpulan kita, balance ke tak balance. Terutamanya untuk kita nak target RP. Jadi my sale tu sangat penting, untuk kumpulan 1, kumpulan 2, akaun 1, akaun 2 dan akaun 3. Ini sangat penting, kan? Jadi kita tidak boleh kerja setakat kerja kuat saja. Kita kena balance. Dan lagi satu, untuk kita berjaya, bagi saya, kita kena membantu jaringan di bawah kita untuk mencapai apa yang dia orang nak. Terutamanya dalam RP. Sebab RP ini reward, satu reward. Macam saya, first kita nak kejar ialah reward yang paling rendah 15. Dan reward yang dari segi cash adalah RM10,000. Lepas RM10,000, kita untuk reward RM100,000. Jadi untuk itu saya di sini saya akan menjadi contoh kepada grup saya. Saya buat dulu. Yang mana alhamdulillah saya telah mencapai untuk yang reward pertama RM10,000
dan baru ini saya pun dah mencapai untuk reward yang kedua, iaitu dalam tunai 100,000. Begitu juga dalam reward kereta. Jadi sekarang ni saya sedang fokus untuk membantu lebih ramai dalam kumpulan saya untuk mendapat reward yang RM10,000 ya, iaitu 100 Rp. Di samping itu saya rasa yang lain semua dah dibagi tahu oleh saudara Zaini dan juga Mak Lang. Cuma saya nak tambah sikit mungkin di segi kerja berterusan tadi, ya, itu untuk memastikan income kita berterusan, kita punya target kita kena berterusan. Di sini bagi saya tidak ada masa rehat, kan? Saya rasa kerja. Kerja ni bukan maknanya kita pergi buat kerja, kita buat home party, kan? Maknanya kita belajar tentang produk, kita belajar tentang plan, kan? Dan kita mendengar YouTube, kan? Dan kita berjumpa dengan kumpulan. Ini pun adalah kerja-kerja. Maknanya kita sentiasa menjiwai, menjiwai sebutan itu sendiri, kan? Supaya, dan yang penting juga meningkatkan ilmu. Jadi dalam perniagaan ini kita kena ada ilmu. Jadi saya rasa cukuplah dulu setakat ini yang dapat saya kongsikan antara tip-tip. InsyaAllah di lain kali kalau kita ada peluang, InsyaAllah kita boleh bersembang santai lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama kita ucapkan kepada Tuan Yunus kita. Wah, itulah dia. Memang best petang ni kan. Sebab apa? Sebab bila mereka ni, leader-leader ni, dia bergabung ni kan, masing-masing mengeluarkan sharing tip masing-masing. Yang bestnya ialah mereka nak pastikan tip-tip mereka tidak bertindan ataupun sama kan. Bila leader ni dah bercakap pasal tip ni, alamak tip ni dia dah sentuh, diorang ambil pula tip yang lain. Maksudnya hari ni mereka sangat bermurah hati, mereka sangat ikhlas dalam berkongsi, dalam memberi tips. Itu yang baiknya. Saya rasa siapa yang tak tengok live ni memang rugilah kan. Sebab live pada petang ni memang syarat dengan tip-tip kejayaan. Baik, apa yang dapat kita kupaskan sikit daripada sharing daripada Tuan Yunus tadi tu. Okay, yang pertamanya beliau bercerita tentang attitude kerja. Okay, attitude kerja yang berterusan. Maksudnya kerja yang berterusan, tak ada rasa penat, tak ada rasa lelah, tak ada rasa komplain, kerana mereka memang bersedia untuk bekerja dengan attitude yang begitu. Tu dia, bekerja yang berterusan. Itu yang pertama. Yang keduanya yang saya dapat usik kat tadi tu, yang saya dapat catat kat situ, nampak tak apa yang Tuan Yunus cerita ni, hari ni dia sangat-sangat monitor gerak kerjanya, perniagaan beliau. So beliau monitor setiap hari untuk tengok dia punya my sale dia, tengok pergerakan akaun 1, akaun 2, akaun 3, lepas tu membantu kumpulan dia pula. Maksudnya hari ni beliau mempunyai jadual. Bantu zon utara, lepas tu bantu zon tengah, lepas tu bantu zon selatan. Tapi saya tak dengar lagi dia zon Pantai Timur tu. Maknanya lepas ni bersedialah complete dia punya mission tu, dia rombak pula ke Pantai Timur. Maksudnya hari ni kita tengok mereka ni mempunyai perancangan yang begitu rapi dan teliti. Ini yang banyak kita kena belajar ni sebenarnya. Belajar daripada orang-orang yang hebat seperti ini. Okey, beliau juga bercerita tentang memastikan juga seperti mana yang diceritakan oleh Mak Lang dia, memastikan semua rangkaian mereka ni berjaya dan mendapat apa yang mereka inginkan. Itu memang tanggungjawab semua leader. Alhamdulillah, terima kasih untuk pusingan yang pertama ni. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kita punya tiga panel hari ni yang bermurah hati berkongsi. InsyaAllah kita akan masuk kepada pusingan kita yang kedua. Okey, Muhammad Acong, steady Encik Yunus. Tu dia. Fazilah Ibrahim, bekerja berterusan. Diorang letak komen kat situ tu. Diorang letak point mencatatkan poin-poin penting. Baguslah. Fazilah Ibrahim, selamat petang. Okey. Lepas tu Dina Arfa. Okey. Siti Nuraini, ejen Kelantan, ejen Kelantan dah masuk sekarang ni. Kan? Dah start merata dah. Alhamdulillah, insyaAllah.
buat je insyaAllah. Sebab apa? Leader-leader ni tadi dia dah buat sharing dengan kita kan, bagaimana tip-tip mereka berjaya, yang mana mereka memang tak pernah terkeluar daripada carta top 20 sehingga sekarang kan. Lepas ni lebih ramai lagi lah. Berapa ramai ejen Kelantan masuk sini, Volten, Power, Fazila, Roslina, Cik Nah, ejen Seri Iskandar, letakkan nombor telefon anda. Ramai akan baca nanti kan. Mungkin diorang berada di mana-mana, diorang boleh. Ejen Jeras, Fazila, ejen Jeras. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang meletakkan komen. Pentinglah untuk kita support sesama kita, untuk kita memberi peluang kepada seberapa ramai orang di luar sana. Baik. Selesai sudah untuk pusingan kita yang pertama, sekarang ni kita masuk untuk pusingan kita yang kedua, iaitu pesanan ringkas. Jadi sekali lagi saya menjemput Tuan Zaini untuk bersama-sama dengan kita untuk memberikan pesanan ringkas 3 minit daripada beliau, terutamanya kepada yang belum lagi bersama ataupun belum menyertai Volten, ataupun juga yang baru saja menjadi ejen Volten, ataupun kepada pengguna-pengguna produk-produk Volten, ataupun yang sudah pun bergelar ejen dan tengah aktif buat. Anda boleh dengar pesanan ringkas daripada beliau. Okey, untuk itu saya membawa masuk sekali lagi Tuan Zaini daripada Kuala Kangsar. Silakan Tuan Zaini, apakah pesanan ringkas daripada... Okey, terima kasih Tuan Mentor. Kita ada sikit masa lagi 3 minit. Jadi pesanan ringkas saya pada petang ni, taklah saya nak bercerita dulu. Saya bermula di Volten ni dalam keadaan ekonomi yang sangat meleset lah. Jadi saya bermula dari kosong . Jadi alhamdulillah hari ini dah setahun 7 bulan di Volten. Banyak sangat berlaku perubahan segi ekonomi dan hidup keluarga saya lah. Jadi sekarang ni apa yang berlaku tu telah terbukti. Jadi pesanan ringkas saya kepada yang sedang tercari-cari, terfikir-fikir nak buat apa, sedangkan modal tak ada di sini, di Volten, itu segala tempat yang tepat. Saya berkata atas apa yang saya lalui, pengalaman diri saya sendirilah. Jadi memang kita hari ini mendapat tekanan ancaman daripada masalah seperti COVID-19 lah, apa semua ekonomi kita jatuh. Tapi alhamdulillah di Volten terbukti walaupun apa juga keadaan menimpa kita, walaupun kita berada di musim PKP, mereka di Volten terus maju ke harapan, bergerak maju. Jadi dibantu oleh sistem net commerce yang disediakan oleh pihak syarikat. Jadi kita tengok kekuatan di Volten ni serba-serbi ada segi produk, sistem yang terbaik. Jadi kalau tanpa sistem net commerce yang ada di Volten ni, barangkali saya pun tak berada di tempat inilah. Maksudnya tak dapat mencapai kejayaan sebeginilah. Jadi sistem tu sangat membantu sebab dia menjalankan perniagaan untuk net commerce, di mana kita berada di rumah saja boleh menjalankan perniagaan yang sangat mudah. Hanya di hujung jari di handphone kita. Itu pertama pesanan ringkas saya. Yang keduanya, untuk kita pastikan kejayaan, demi kejayaan berterusan di harapan, kita perlu sentiasa belajar. Ini sangat penting. Apa juga ilmu yang ada di Volten ni, segi ilmu, sistem, kuasaan sistem, macam mana nak kira RP, produk, semua itu perlu kita kuasai secara 100%. Tidak boleh tidak. Kita tak boleh sampai bila-bila mengharapkan upline kita yang tolong buatkan, tolong ajar, tolong kira apa semua. Jadi untuk itu pesanan kedua saya, kita kena sentiasa belajar dan upgrade diri. Dalam hal ini kita memang sentiasa ada maksud diri saya, dan saya cuba supaya untuk ubah pada yang tidak baik, ada positif yang lebih baik. Jadi kita minta pandangan daripada rakan-rakan, jangan malu, jangan segan, buang keegoan kita, di mana rasa nampak kita lemah, tolong tegur. Jadi untuk kejayaan ini kita perlu untuk rangkaian saya dan juga kepada semua ejen-ejen, leader-leader di Volten ini, sama-sama kita berusaha secara berterusan fokus demi kejayaan kita semua, dan kita mempertabatkan syarikat Volten terus dan ke matlamat dia, iaitu visi dan misi dia.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Zaini atas pesanan ringkas. Iaitu antaranya adalah beliau mengesyorkan, memberi pesanan bahawa Voltan ini adalah merupakan satu perniagaan yang sangat-sangat mudah untuk dikendalikan. Sesiapa saja boleh operate daripada rumah ataupun di mana saja. Yang keduanya ialah pesanan ringkas daripada beliau adalah belajar dan cari ilmu. Okey, tu dia nak berjaya hari ni. Sebab apa kita kena belajar cari ilmu? Kena upgrade. Sebab rangkaian kita makin membesar, kita pun secara tak langsung kena upgrade. Ya. Okey, kita pergi kepada panel kita yang kedua, iaitu Mak Lang untuk memberikan pesanan ringkas. Okey, silakan Mak Lang. Okey, terima kasih Mentor. Okey, inilah pesanan ringkas daripada Mak Lang untuk diri Mak Lang dan juga untuk semua keluarga-keluarga di luar sana, keluarga-keluarga Voltan kan, dan juga kepada pengguna-pengguna ataupun prospek-prospek kita yang dah mengguna produk Voltan ini. Kalau yang belum menjadi ejen kelah diri anda dalam Voltan kan. Dan kalau yang dah jadi ejen tu, cuba perkemaskan sedikit ilmu di dada kita, ilmu tentang produk, ilmu tentang plan, ilmu tentang sistem. Ya, kita cuma perkemaskan. Walaupun kita dah ada, kita rasa kita boleh buat, cuma kemaskan sikit. Kemaskan ilmu tu, maknanya walaupun kita ada sikit, kita cuba perbanyakkan lagi ilmu untuk diri kita, untuk kita jayakan grup-grup kita, ejen-ejen di bawah kita ya. Pertama sekali apa yang kita perlu lakukan? Kita kena cari ilmu tentang produk, belajar habis-habis tentang produk, dan juga belajar habis-habis tentang plan dan juga tentang sistem syarikat kan, insyaAllah. Jadi kalau yang belum jadi ejen tu, yang dah makan produk tu, ingat-ingatlah kita perlu menjadi ejen, walaupun sebagai ejen pengguna pun kita ada income sebenarnya. Okey, kita tak perlulah nak menjual barang. Kalau kata sekarang ni orang memang susah lah kata nak menjual barang, memang susah lah kan nak jalan-jalan sana jalan sini sebab PKP, dan jadi kita tak perlu menjual barang, kita order produk tu akan terus sampai ke rumah kita hanya mengguna produk untuk jaga kesihatan kita, insyaAllah. Dan juga kita kongsikan kebaikan produk kita itu saja kepada orang-orang ramai kat luar sana kan. Jadi kalau yang dah mengamalkan produk Voltan ini, amalkanlah secara istiqamah kan, ambil betul-betul produk kita. Yang mana yang sakit tu kita sentiasa mendoakan kebaikan mereka ini supaya baik daripada sakit, supaya Allah bagi kesihatan kepada mereka semua. Sentiasa kami mendoakan anda di luar sana yang sedang mengambil produk Voltan, yang sedang mengalami masalah kesakitan kan, insyaAllah kami cuba sedaya upaya untuk membantu anda insyaAllah kan. Jadi bagi siapa-siapa yang mengenali diri Mak Lang sentiasa berterima kasih kepada rakan-rakan kat luar sana ya, yang sentiasa istiqamah menggunakan produk-produk Voltan ini kan. Jadi kita sebenarnya sama-sama berjuang demi untuk mencari pendapatan ya. Di samping kita nak bagi kawan-kawan kita kat luar sana sihat, kita juga nak cari pendapatan. Yang pertama sekali bagi kawan-kawan sihat kan dulu, yang mana sakit bagi sihat daripada sakit kan, dan kita akan bagi peluang juga untuk dia cari kesihatan, pendapatan untuk diri dia kan. Okey. Sebab apa di Voltan ini ramai juga orang yang dah berjaya, yang dah jadi jutawan. Jadi kita kat sini janganlah buang masa kan. Jangan buang masa kita, teruskan berusaha, teruskan fokus 100%. InsyaAllah kita akan bersama anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu daripada Mak Lang sendiri. Alhamdulillah dengan wilayah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Mak Lang atas pesanan ringkas daripada beliau. Tak puas kan? Semuanya best-best. Banyak ni benda-benda yang kita boleh korek lagi sebenarnya kan. Alhamdulillah. Baik, pesanan ringkas daripada Mak Lang. Apa dia tadi tu? Perkemaskan ilmu. Okey, perkemaskan diri kita dengan ilmu lagi. Jangan cukup dah rasa cukup dah ilmu ni. Dah hebat lah. Perkemaskan lagi. Okey, mantapkan lagi. Dan beliau juga berpesan tadi tu bahawanya apa pesanan ringkasnya, beliau berpesan buat Voltan ni memang mudah secara online. So semua penghantaran dibuatkan oleh syarikat. Jadi tak ada masalah lah yang jauh, yang dekat dan sebagainya. Baik, kita dengar pula perkongsian yang terakhir daripada Tuan Yunus
apakah pesanan daripada Tuan Yunus ya. Okey, silakan Tuan Yunus, 3 minit daripada sekarang. Okey, terima kasih. Jadi pesanan ringkas sajalah. Jadi untuk berjaya ni sebenarnya saya ambil pesanan guru saya lah. Yang pertama sekali untuk dalam si produk terutamanya, saya tidak letakkan duit di depan, tapi apa yang kita dapat bantu orang lain untuk menyelesaikan masalah. Kerana masalah orang itu ada menjadi peluang kepada kita. Jadi kalau kita dapat selesaikan masalah dia, kalau dia dari segi kesihatan dia, kalau orang sakit sihat, orang sihat akan terus sihat, insya-Allah masalah itu akan mendatangkan peluang kepada kita. Dan untuk berjaya itu kita tak mestinya kita pandai, ya. Di sini saya masih teringat satu buku yang ditulis oleh satu penulis, iaitu bertajuk Berani Gagal. Jadi untuk kita berjaya ini, kita kena berani gagal. Jadi gagal tu bukan bermakna kita kalah. Gagal tu kita belajar. Belajar daripada gagal. Bila kita buat, orang tak masuk, orang tak beli. Jadi kita belajar. Mengapa? Mengapa dia orang tak beli? Mengapa dia orang tak masuk? Mengapa dia orang tak join? Jadi di sini kita belajar daripada kegagalan. Dan kita improve. Kita cari ilmu. InsyaAllah. Kan? Kalau kita confident dengan produk yang kita guna, kita confident dengan syarikat, kita confident dengan plan dia, insya-Allah tidak ada apa yang boleh mengganggu gugat kita. Sebab dalam Boltan ni untuk semua, bukan untuk orang yang tentu saja. Ya, tak kira tua, muda, apa-apa bangsa. Ya, yang penting siapa yang nak buat. Jadi kalau nak buat tu dia tidak ada alasan. Orang yang banyak alasan ni orang yang kata susah untuk berjaya. Kerana dia akan sentiasa mencari alasan. Tapi kalau kita nak berjaya, kita tak ada alasan. Kita buat aja. Kerja berterusan, cari ilmu. Jadi saya rasa itu saja yang sebab tip-tip yang lain telah disebut oleh Zaini, Tuan Zaini dan juga Mak Lang, kan? Jadi saya tak perlu nak hurai secara panjang lebar. Terima kasih mentor. Terima kasih. Alright, alhamdulillah. Okey, itu dia pesanan ringkas daripada Tuan Yunus. Okey, apa yang kita boleh ambil tadi tu, jadikan sebagai diri kita sebagai solution provider, penyelesaian masalah kepada orang lain sebenarnya. Lebih ramai lagi kita jumpa dan kita dapat membantu menyelesaikan masalah mereka, sama ada masalah kesihatan dan sebagainya. So insya-Allah kita akan lebih berjaya. Okey. Yang keduanya pesanan beliau tadi itu adalah berhenti buat alasan. Betul lah. Pesanan ringkas, berhenti buatlah. Sudah dah tu. Dah setahun lah kita buat alasan. So kita akan lebih berhenti buat alasan dan kita bertindak. Dan beliau juga bercerita tentang satu buku iaitu Berani Gagal. Saya ingat buku tu. Saya pun ada baca dan ada buku tu. Dia sebenarnya adalah English ya. Dare to Fail. Penulisnya adalah Billy Lim. Betul lah Tuan Yunus ya? Okay. So Dare to Fail. Maksudnya Billy Lim tu memang buku tu sangat memberi inspirasi lah. Okay. Banyakkan, tingkatkan. Mereka ni kalau kita perhatikan, mereka sentiasa mencari ilmu, sentiasa membaca, sentiasa mengupgradekan diri mereka. Ini antara attitude yang ada dalam setiap ciri-ciri orang yang hebat dan berjaya. Alhamdulillah, selesailah sudah kita punya program Sembang Santai Special kita pada petang ini. Wow, dapat banyak sambutan petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri Sembang Santai kita pada petang ini, seperti biasa ada beberapa info dan update yang ingin saya kongsikan. So yang pertamanya insya-Allah pada 5 Disember ini bertempat hari Sabtu bertempat di Good Hope Hotel, Skudai, Johor Bahru. Kita akan mengadakan V-Series launching, iaitu memperkenalkan produk baru kita iaitu V-Cafe Premium Black Tea dan juga rebranding DR4 kepada produk yang terkini kapsul iaitu VR4 kapsul. Jadi program ini terbuka kepada ejen-ejen Voltan. Jadi untuk itu jualan tiket masih lagi dibuka. Tolong dapatkan tiket, beli tiket dengan segera
dengan segera, jangan bertangguh lagi. Saya tengok ramai yang nak beli tiket tapi tak beli-beli lagi. Jangan tunggu last minute pasal kita mengikut SOP. Tempat adalah terhad. Jadi anda tunggu last minute lah tempat dah tak ada. Kita kena ikut SOP. Jadi beli tiket sekarang. Okey. Lepas tu di sana apa yang menariknya pada kali ini ada sedikit luar biasa, iaitu V-Series launching di JB kali ini. Kita menghimpunkan 8 orang top leader yang akan membuat sharing. Secara live. Jadi kalau tak pergi tu memang rugi sangatlah Okey. Dan kita juga ada 8 testimoni yang akan berkongsi juga secara live pada hari event tu nanti. Bermula jam 2 hingga jam 5 petang. Okey. Jadi 8 testimoni secara live. Kita boleh mendengar bagaimana manfaatnya, bagaimana berkesannya produk-produk Voltan ni ke atas masalah kesihatan yang sebelum ini mereka deritai. Itu kita nak kena dengar tu. Dan yang menarik juga lagi selain daripada itu, di program itu nanti juga kita akan meraihkan penerima 100 Rp ke bawah. Okey. Dan yang pastinya yang membeli tiket dan hadir, mereka akan mendapat satu percuma kotak. Satu kotak percuma V-Cafe Premium Black Tea. Jadi akhir kata daripada saya ingin mengingatkan anda dan mengingatkan diri saya juga, hari ini 1 Disember 2020, bermakna kita ada 30 hari saja lagi untuk ubah kehidupan kita, ubah cara berfikir kita, ubah cara bekerja kita, ubah cara apa saja termasuklah penampilan kita yang lebih mantap, yang lebih baik sebagai persiapan untuk mencipta kejayaan yang lebih besar untuk tahun 2021. Jadi 2020 ni kita berkenalan dengan Voltan, kita bersama dengan Voltan, kita mula mencipta sedikit kejayaan kerana Voltan baru saja bermula. Dan insyaAllah 2021. Jadi kita ada 30 hari saja lagi. Jadi bermula pada hari ini, sama-sama kita buat, sama-sama berjaya. So, itulah saja. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Zaini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mak Lang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Tuan Yunus. Terima kasih juga kepada semua ejen-ejen yang menonton live, yang membuat live, yang meletakkan like and share. Okey, kongsikan. Ini bukan sekadar tonton biasa, no. Ini banyak sangat tip yang kita boleh dapat petang ni. Jadi share di Facebook masing-masing, tuan-tuan. Okey, share di Facebook masing-masing. Sebab apa? Menggunakan teknologi ni akan memudahkan rakan-rakan kita untuk sama-sama mendapat manfaat. Okey? So, sekianlah saja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Sebelum tu, saya lupa. Hari Khamis ni, lupa. Hari Khamis ni, Sembang Santai Tamil. Sembang Santai Tamil, jam 3 petang. Jangan lupa. Bagi anda yang mempunyai rakan-rakan India, yang berbangsa India, ajak mereka untuk menonton live di Sembang Santai hari Khamis jam 3 petang. Okey, sekian saja dulu. Saya doakan kita sama-sama berjaya dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voltan Power. Terima kasih.